A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rakan-rakan teman-teman di Maya, warga Maya Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersua kembali dalam tazkirah pagi di Dewan Dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, memberikan kesihatan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabak COVID-19 yang kita perhatikan dan kita renungkan hari ini. Ya, suasana agak membimbangkan dan memang membimbangkan kerana jumlah jangkitan yang semakin hari semakin meningkat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh barakat ini, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikat tentang keadaan hamba ini, Allah Taala menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, tidak ramai di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami semua daripada golongan yang sedikit itu yang sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita senyum. Kerana senyum itu adalah sedekah. Senyum itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum itu tanda kita redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan senyum itu boleh kita menggembirakan diri kita dan juga orang lain. Ya, tentang puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita menghadapi kesusahan, sebagaimana yang kita hadapi hari ini, kesusahan segi kesyukuran untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, di zon yang dikuatkuasakan perintah PKPB. Ya. Ada tempat yang dikenakan perintah PKPD. Ya. Itu bukan satu kesukaran kepada kita. Kadang kita sedih. Ya. Bila kita sedih, kita tarik muka kita, nampak muka sedih. Dalam keadaan kadang kita kekurangan sumber kewangan kita. Apabila proses ataupun urus niaga, tindakan kita berniaga itu tidak dapat dilakukan, kita tak boleh bekerja, sebabkan rezeki kita rasa kita sempit. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, ya, apabila kita menghadapi situasi seperti ini, situasi yang sukar untuk kita menghadapinya, sukar untuk kita merungkai persoalan yang berada di hadapan kita. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat, kita jangan ragu-ragu dan sangsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua yang berlaku itu di bawah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak pernah menzalimi ataupun menganiaya hamba-hambanya. Semua itu dengan kehendak Allah, dan pasti ada hikmah yang terbaik buat kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebelum saya berkongsi, share lebih banyak lagi, saya mohon kepada rakan-rakan, teman-teman di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang bersama saya pada pagi ini, untuk tekan butang share, kongsikan dengan orang lain supaya sesuatu yang bermanfaat ini kita boleh kongsikan dengan orang lain. Share, ya tuan-tuan puan-puan, jangan lupa juga untuk kita memberikan sumbangan kepada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk kita memperkasakan aktiviti dakwah yang dilaksanakan untuk kita melihat masyarakat kita sebuah masyarakat yang baik, masyarakat yang harmoni, masyarakat yang saling bantu-membantu untuk menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk kita kongsikan di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita,
bersama-sama orang yang sabar, bersama-sama dengan orang yang redha dengan apa yang berlaku. Di situlah pertolongan Allah, rahmat Allah, keberkatan yang Allah Ta'ala akan turunkan kepada kita. Kita perlu tenang dan kita perlu senyum. Bila kita tenang, kita senyum, diri kita akan bertindak dan berfikir secara rasional. Itu yang pertama. Tentang perempuan, yakin kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika senang, kita susah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah sentiasa bersama kita apabila kita sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang bapa yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita menghadapi kesukaran, terima hakikat bahawasanya apa yang berlaku ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memang kita tak boleh tidak kena ikut apa yang telah di plan, apa yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan suatu kehidupan yang kita lalui hari ini sebenarnya adalah seperti suatu drama yang sudah dilakar ataupun ditetapkan jalan ceritanya itu oleh sama ada penerbit, produser. Begitulah, mesti ikut. Kalau kita tengok drama, mesti ada produser ataupun penerbit yang nakkan cerita itu berlaku. Begitulah kehidupan kita. Dengan kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tahu itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qada, perlaksanaan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan tegas Allah Ta'ala menyatakan, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan keadaannya dengan kadar-kadar ketetapan-ketetapan yang tertentu. Justru tak perlulah kita risau, tak perlu kita nak rasa keluh kesah, ya, kerana apabila kita mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah yang terbaik untuk kita. Baik tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi kesukaran, fahamilah bahawasanya nilai kesabaran itu tidak mempunyai pengganti untuk kesan positif, kesan yang baik dalam kita menghadapi sengsaraan. Ya. Sifat sabar dengan adanya sesuatu kesusahan yang kita hadapi. Islam mengajar kita, Rasulullah SAW mengajar kita, menekankan kepada kita apabila kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesempitan, kita perlu bersabar. Bersabar itu maksud bagaimana? Kita kawal diri kita kawal hati dan perasaan kita kawal kata-kata kita kawal tindakan kita, maka ianya akan memberi kesan yang positif, kesan yang baik kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Contohnya tuan-tuan bapa mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita diuji dengan kesusahan, kesempitan, kewangan, sehingga kadang kita sukar untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Di saat itu kita tenang dan kita sabar. Dan walaupun itu kita tetap senyum, ya, dalam menghadapi situasi seperti itu. Maka yang pertama sekali tuan-tuan puan, keadaan kita akan jadi tenang. Bersama dengan pasangan kita juga akan rasa tenang. Bersama dengan ahli keluarga kita juga kita rasa tenang. Dan bersama dengan masyarakat juga kita rasa tenang. Dan orang pun kadang tak perasan kita ada masalah. Ya. Orang tak perasan kita naik kesusahan. Dan itulah mulianya kita apabila kita rasa susah, kita dalam keadaan susah. Tetapi kita sembunyikan kesusahan tersebut. Kerana apa? Kerana kita redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah dengan kesabaran kita, dengan ketenangan kita, ya, kesusahan itu hanyalah seketika dan akan berlalu pergi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gantikan dengan perkara-perkara yang baik, kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Dan sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu ada kesenangan. Jadi tuan-tuan puan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan adanya
kesusahan, kesempitan yang kita hadapi itu, ya, kita ada perisai sabar. Dengan bila kita ada sabar, barulah kita dapat merasai betapa nikmatnya sifat sabar itu menjadikan kita boleh bertenang dan orang kata kita boleh senyum walaupun hakikatnya fizikalnya itu kita rasa susah, ya, kerana hati kita tenang, ya. Hati yang tenang itulah yang kita kehendaki. Baik tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak menerima begitu saja dengan keadaan susah tanpa kita berusaha dengan sesuatu? Islam mengajar kita dengan satu prinsip yang cukup cantik, di mana kewajipan kita, keperluan kita ialah kita berusaha sebaik mungkin. Kita perlu berusaha semampu kita. Kan Rasulullah SAW pernah menyatakan tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Inna Allaha yuhibbu ahadan idza amila amalan an yudkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada seseorang apabila dia melakukan suatu perkara, dia melakukan bersungguh-sungguh. Jadi apabila dalam sebuah kenyataan sama dalam Al-Quran ataupun hadis dengan makna yuhibbu, dengan perkataan yuhibbu ataupun perkataan suka, Allah Ta'ala suka, menunjukkan ini adalah suatu perkara yang dituntut, yang disuruh, ya. Terkadang, ya, biasanya kalau yuhibbu dengan maksud dinadbi, sunat yang sangat digalakkan, ya. Dan terkadang ia menjadi suatu kewajipan melihat kepada bentuk ayat yang ada dalam sesuatu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah, bersama dengan Islam kita rasa tenang, bersama dengan ahli Islam kita jadi terarah, menjadi bersama dengan ahli Islam ini, insya-Allah kita akan sentiasa tenang dan sentiasa senyum. Bukan bermaksud kita tidak apa-apa, kita tak buat apa-apa, kita duduk saja, menerima saja, tetapi untuk kita mengawal diri kita, untuk rasa tenang, untuk rasional, untuk kita melakukan tindakan lonjakan yang lebih baik untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu ada kesenangan, ada kebaikan yang akan kembali kepada kita. Baik tuan-tuan, bapa dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesusahan dan kepayahan yang kita hadapi, yakinlah ia akan memberikan sesuatu kekuatan kepada diri kita. Dengan kepayahan, dengan kesusahan yang kita hadapi ini, dia akan memberikan kita kekuatan dalaman kita. Antibodi kita menjadi kuat. Macam kita sakit lah kan tuan-tuan perempuan. Ya. Bila ada penyakit, kita bersabar, ya, dengan kesakitan yang kita hadapi. Ia akan membentuk satu sistem kekuatan dalam tubuh badan kita yang dikatakan imunisasi. Jadi dengan imunisasi ini, ya, pastinya kita akan lebih kuat dan kita akan lebih mampu untuk menghadapi suasana yang berlaku. Begitulah juga kehidupan kita. Tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita sudah biasa menghadapi kesukaran, kita biasa menghadapi kesusahan, kita dah biasa dah orang kata nak berjalan kaki, walaupun hari ini jarang orang jalan kaki. Kalau nak ke mana-mana, ada motosikal, ada kereta, ada kenderaan. Anak muda panggil je Grab, mereka sampai depan rumah. Tapi ketika itu, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ada kenderaan yang boleh membantu pergerakan kita, menyebabkan kita terpaksa berjalan. Ya. Apabila kita menerima hakikat itu, ya, tuan-tuan perempuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai kekuatan dalam diri kita, di mana kita bergantung kepada apa yang ada pada diri kita daripada kita bergantung dengan unsur-unsur daripada luar yang membantu kekuatan kita. Imunisasi kita, antibodi kita kuat untuk melawan, ya, penyakit, kesusahan yang ada yang datang kepada kita. Tuan-tuan perempuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita, perlu mempunyai kekuatan diri kita. Antibodi kita mesti kuat. Sebab itulah orang yang mempunyai antibodi yang kuat, imunisasi yang sihat, ya, dia jarang dihinggapi ataupun berhadapan dengan penyakit-penyakit. Ya. Kerana
Memang dalam kehidupan kita, kita sentiasa berhadapan dengan banyak virus, banyak bakteria yang tidak baik yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Namun, sistem yang Allah Ta'ala cipta dan tubuh badan kita mampu untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Ada virus, tubuh badan kita boleh lawan, kita pun sihat. Ya. Ada bakteria masuk dalam tubuh badan kita, sistem antibody kita kuat, maka bakteria itu tidak boleh menjejaskan tubuh badan kita. Hari ini, tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala uji kita dengan satu virus yang nama COVID-19. Ya. Memang hari ini belum ada lagi ubat yang mampu untuk membunuh virus tersebut dengan segera. Apa yang dilakukan ialah dengan kita menjaga kesihatan kita, menjaga kebersihan diri kita, dan kita sentiasa mengamalkan pemakanan yang sihat. Apabila tubuh badan kita sihat, ya, imunisasi kita sihat, maka potensi untuk dijangkiti ataupun diserang COVID-19 ini mungkin lebih nipis dan lebih ringan dibandingkan dengan orang yang mempunyai risiko yang tinggi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam situasi hari ini COVID-19 yang tengah melanda masyarakat hari ini, seluruh dunia hari ini, golongan yang sangat terkesan yang pertama ialah warga emas. Warga emas yang usianya sudah lanjut dan kebiasaannya mereka mempunyai banyak penyakit kronik dengan sistem imunisasinya yang lemah, maka mereka mudah dijangkiti dan proses pemulihan daripada jangkitan ini agak sukar. Dan ratusan yang meninggal dunia disebabkan COVID adalah di kalangan mereka yang pakai emas. Ini satu analogi yang mudah tentang perempuan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala nak berikan kepada kita suatu pengajaran di mana kita perlu mengusahakan atau memberi kekuatan dalaman kita agar ancaman-ancaman penyakit daripada luar itu tidak begitu memberi kesan yang besar dalam diri kita. Ya. Itulah tuan-tuan dalam kehidupan kita. Memang dalam kehidupan ini siapa yang tidak ada masalah. Ya. Siapa yang tidak mempunyai bebanan. Siapa yang tidak ada orang kata kerumitan dalam hidup mereka. Setiap orang ada cabaran dia. Kalau yang kaya dengan cabaran orang yang kaya, yang miskin dengan cara orang miskin, yang golongan pertengahan dengan golongan pertengahan, semuanya ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan kematian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan kehidupan. Ya, dulu kita mati, sekarang kita hidup, kita tadi ada, sekarang kita ada, dan nanti Allah Ta'ala akan matikan balik dan Allah Ta'ala akan hidupkan balik untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalnya. Allah Rabbi, Masya Allah. Begitu besar hikmah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita di atas peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini. Ya. Justru kita sentiasalah dengan muka, dengan wajah kita yang sentiasa senyum, kerana bermula dengan kita senyum di wajah kita, maka kita boleh tenangkan hati kita untuk kita rasa tenang itu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana itulah menggambarkan hati kita ini ada sifat sabar. Dalam hati kita ada sifat redha dan sifat yang kita ada sifat qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi apabila kita menghadapi situasi tersebut, ya, kita juga perlu sedar bahawasanya masa-masa yang berlalu, masa-masa yang akan datang, dia tetap akan berlalu. Dia akan tetap pergi dan dia akan datang balik sehingga hari kiamat. Menunjukkan kepada kita bahawasanya apa yang berlaku itu terkadang di luar daripada kawalan kita. Kita tidak mampu untuk menentukan apa yang berlaku. Dan itulah hakikat yang perlu difahami oleh setiap Muslim, setiap mukmin, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah
yang maha berkuasa, yang menentukan segala-galanya. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan I am the one control. Dia adalah satu-satunya manusia yang mengawal segala-galanya. Tidak. Kita melihat bagaimana Amerika sebagai satu kuasa besar dunia yang sebelum ini dikenali sebagai uh, kuasa veto dunia yang menentukan segala polisi negara dunia ini, tapi hari ini dalam menghadapi virus COVID-19, ya, pun mereka sukar untuk menghadapinya. Ya, dengan jutaan rakyatnya sudah dijangkiti dan mereka terpaksa menerima hakikat bahawasanya mereka perlu hidup bersama dengan COVID, ya, yang mati pasti akan mati. Mereka terus berusaha dan terus berusaha untuk mencari solusi penyelesaian daripada apa yang berlaku. Dan COVID ini bukan sekadar memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan manusia, tetapi kesan yang manusia sangat risau hari ini, pemimpin dunia sangat risau hari ini ialah berkaitan dengan keadaan ekonomi dunia. Tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat bahawasanya kuasa Allah mengatasi segala-galanya dan tidak ada siapa yang mampu merubah apabila Allah Taala menghendaki sesuatu. Kerana bagi Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki suatu perkara, bagi Allah dengan kuasa Allah hanya menyebutkan kun fayakun, dengan kata jadilah, ya, maka terjadilah dia. Kerana semua itu di bawah tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita menyadari hakikat itu, ya, kita memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, maka kita tidak perlu risau. Kita tak perlu nak keluh kesah dan kita tak perlu nak, kita orang kata, nak menyalahkan pihak itu dan pihak ini. Tetapi kita move forward, kita terus ke hadapan, berusaha dan terus berusaha dan berusaha. Kerana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita perlu berusaha untuk melakukan kebaikan, dan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, jom di saat-saat akhir ini sebelum kita tamatkan tazkirah pagi di Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, sekali lagi saya mohon kepada rakan-rakan dan teman-teman untuk kita tekan button like Dewan Dakwah untuk kita boleh kongsikan bersama dengan Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, dan juga jangan lupa untuk kita kongsikan kebaikan yang ada di Dewan Dakwah ini, di mana setiap pagi kita mengadakan tazkirah pagi. Mudah-mudahan ialah itu merupakan satu keperluan dalam kehidupan kita. Ramai asatizah yang sentiasa bersilih berganti memberikan tazkirah, ya, di waktu pagi, ya. Kerana itulah antara cara-cara jalan-jalan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga tuan-tuan puan-puan, ya, di saat susah ini memanglah kita kadang tak cukup duit, ya, kita kekurangan sebab kekurangan, tapi itulah di antara waktu yang sangat afdal untuk kita bersedekah. Di saat kita kedekut, di saat kita rasa susah untuk bersedekah, kita sedekahlah. Biar sedikit pun, mungkin RM1, mungkin 50 sen, ya. Kerana apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sedekah ini bukan melihat kepada amount, jumlah yang disumbangkan, yang disedekahkan, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pemberat untuk kita bersedekah itu di mana. Kalau kita ada RM1,000, contohnya tuan-tuan puan, kita bersedekah RM1, macam tak ada apa, okey je, senang. Kita ada RM1,000 bagi RM1, macam tak ada ruak, tak ada kurang apa-apa. Tetapi kalau kita ada RM2, kita RM2 je, ya. Kita nak sedekahkan RM1, kita akan rasa berat. Sebab nak beli makanan RM2, kita sumbangkan RM1, yang RM1 tak cukup untuk memenuhi keperluan kita. Nampak di situ kan, di mana bukanlah jumlah yang disedekahkan itu yang menjadi penentu nilai sedekah si Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menentukan nilai, kualiti, harganya pemberian itu adalah di hati kita di saat kita sedekah itu rasa ringan ataupun berat. Kalau senang,
mungkin kuranglah. Tapi kalau berat, itu yang kita terpaksa memaksa diri kita untuk menyumbang. Ya, jadi rakan-rakan kita banyak platform untuk kita nyumbang. Sedekah pagi ini sama ada kita bantu kepada tabung-tabung sahabat-sahabat kita yang menghadapi situasi yang getih di Sabah contohnya, ya, ratusan setiap hari, ratusan sahabat-sahabat kita yang dijangkiti COVID-19, pastinya perbelanjaan yang diperlukan sangat besar, dan banyak kawasan yang dikuatkuasakan PKPB, PKPD menyukarkan mereka untuk mencari rezeki, maka boleh salurkan bantuan-bantuan tersebut. Dan kalau kita nak tahu dengan Dewan Dakwah pun, itu sangat-sangat dialukan untuk kita terus menyemburkan aktiviti dakwah. Ya, kita semburkan aktiviti dakwah di mana saja, sama di lapangan ataupun di alam maya. Hari ini di lapangan agak sukar, tuan-tuan dan puan-puan. Kebanyakan tempat yang diperintahkan dengan PKPB ini, masjid terpaksa ditutup semula. Aktiviti-aktiviti dakwah secara terbuka pun terpaksa dihentikan seketika. Untuk apa? Untuk maslahah yang lebih besar, iaitu keselamatan nyawa seluruh ummah. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah sedikit tazkirah di Dewan Dakwah pagi ini. Tazkirah pagi, semoga kita menjalani kehidupan kita dengan sentiasa senyum, ya. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanda kita menerima dengan apa saja ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Untuk sekali itu saja bersama saya, Ustaz Muhyiddin daripada Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa.